Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Berbahagia timbalan pengurusi Bid'ah Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pasar Masjid, ayahanda, bunda, tuan-tuan, perempuan sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu. Saya tu bukan orang yang asing di Miri itu sebenarnya. Pernah kerja di Miri, pernah sekolah di Miri. Mungkin dulu waktu saya di Miri, saya terkenal lah untuk berceramah tu. Saya lebih kepada Quran. Pernahlah menjadi, kalau dulu lah, jadi qari dan pernah laluhan. Tapi kini tu dah berhijrah ke Miri, ke Kuching. Dah 10 tahun di sini. Jadi apapun, Masya Allah, tempat tuan-tuan tu memang baik menarik lah, Alhamdulillah. Jadi Insya Allah malam tu kita akan berkongsi. Saya bukan berniat untuk mengajar atau nak merik sesuatu yang baru, tapi lebih kepada kita berkongsi. Kita tu masih lagi ada tema tadi, aura-aura hijrah. Orang siasat itu bersebut dengan manhaj rabbani, rumah berkualiti. Jadi insya-Allah kita akan kupas sikit-sikit, dan insya-Allah di akhir kelak saya buka sedikit persoalan kalau ada di kalangan tuan-tuan nak bertanya. Jadi tuan-tuan, minta Allah Subhanahu wa taala bila sebut tentang hijrah, si manis lah kalau kita flashback sikit, cerita sikit, berkenaan dengan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita maklum bila sebut tentang hijrah, perbincangan para ulama berkenaan dengan hadis. Ada sebahagian hadis yang dhaif, tapi tidak menjadi masalah untuk dalam konteks sejarah. Berbeza kalau berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan fiqh dan sebagainya. Dia tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala 6 fakta hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, memang kita menyambut hijrah itu satu Muharram, tetapi perkara pertama yang kita perlu tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah pada 12 Rabiul Awal. Yang kita tahu. Bukan satu Muharram. Satu Muharram tu disebut, diisytihar oleh Umar Al-Khattab zaman pemerintahannya. Kena zaman Umar Al-Khattab tu waktu yang sidaknya membesarkan negara. Jadi apabila orang-orang Rom, orang-orang Yunani atas Fuad sudah ada tarikh. Jadi orang Islam tu sudah tarikh. Ada madah tarikh Nabi lahir, ada madah tarikh sekian. Akhirnya Umar Al-Khattab memutuskan 1 Muharram tu dikira start tahun Hijri. Yang perkara pertama. Jadi kedua dia saya sebut, Khalifah Umar telah memilih bulan Muharram sebagai permulaan tahun baru Islam. Okey. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengasaskan masjid yang pertama yang dibina oleh Islam yang dikenali sebagai Masjid Quba. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, kita akan melawat Masjid Quba. Dikatakan siapa yang berwuduk di hotel atau di tempat kediaman dan melawat ngapas Masjid Quba itu dia dapat pahala seumpama 1 umrah. Jadi Masjid Quba itu tuan-tuan masjid yang dibina pertama. Bila Nabi sampai, sebelum sampai ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi membina Masjid Quba. Nabi mengangkat batu dan sebagainya. Okey. Jadi ia yang kita kena ingat. Sebab dia bila pergi Madinah mesti begitu, mesti pergi Masjid Quba, mesti dapat seat. Kita nak ambil peringatan semula. Okay? Dan kita ingat bayi pertama lagi pun, iaitu anak kepada Abu Bakar Siddiq, anak perempuannya, melahirkan anak Asma'ah, yang lahir di sini anak. Ia pun perkara yang kita semua tahulah. Yang keempat, sebelum baginda memulakan perjalanan hijrah, rumah baginda telah dikepung oleh 11 pembesar Quraisy yang bertujuan ingin membunuh Nabi. Itu semua tahulah cerita tu. Kisah yang sahih yang berlaku. Okey, kita dengan bab kalender Hijri
yang diedarkan oleh para staf kami juga. Jadi hidup tuan-tuan langgar tu sedikit iklan lah. Ini macam almanak rupanya. Ada jadual sembahyang di siang untuk Zulmiyyi. Lepas ada tarikh-tarikh untuk puasa sunat, dan ada info-info tentang fatwa dan info-info tentang falak. Benda tu saya ada jual limited edition. Kita dapat itu untung yang limited kan, sangat limited. Okey. Kita sambung. Tuan-tuan, tahukah kita seorang yang kafir menurut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah yang disebut sebagai Abdullah bin Uraykid. Abdullah bin Uraykid itu si Islam hanya kafir, tetapi dia expert dalam jalan-jalan. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam si pergi ke Madinah pakai jalan biasa, yang pakai jalan jauh. Turun ke depan, pusing ke atas. Kalau tuan-tuan pergi musim haji, tuan-tuan ada peluang untuk naik Bukit Sur yang tinggi, yang kalau jalan lebih kurang 2 ke 3 jam. Bukit yang tinggi. Okey. Jadi bersama dengan Nabi Abu Bakar Siddiq, bila turun wahyu tentang arahan untuk berhijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain dah pergi berhijrah, tapi Abu Bakar ditahan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Kau akan dapat the best ever game untuk pergi. Jadi Abu Bakar yang tahu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keenam, yang terakhir, perjalanan hijrah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq ke Mekah, iaitu namanya Yathrib, sejauh lebih kurang hampir 480 km berjalan kaki. Bayang tuan-tuan. Jadi kalau kita pergi, mungkin waktu tu 2 tahun tu kita belum dapat lagi nak pergi mengajar umrah. Biasa kalau saya kebak jemaah ke sini, saya selalu kebak jemaah pergi umrah, saya akan kebak cerita-cerita yang sahih, yang kita dengar selalu tu. Tujuan kita pergi ke ngabas Bukit Sur, Masjid Quba, bukan semata-mata gabas, bukan nak beli kurma, bukan nak minum air semata-mata, tetapi lebih nak melihat macam ni sejarah ataupun perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengubah Islam itu. Hijrah tuan-tuan, dan kita tahu Nabi waktu di Mekah kena tertanding di Mekah dengan perut unta tengahnya sembahyang, tarik buruknya dengan selendang, macam-macam cerita. Dan Masya Allah masjid kita yang di Miri itu, masjid bahagian itu Masya Allah kacau. Sadar orang nak ngaduk kita ke terus sembahyang, sadar orang nak ikam kita dengan tai dan sebagainya. Perkara yang perlu kita sedar. Dulu mari orang ke masjid dilarang zaman Nabi dulu, takut. Bahkan Nabi SAW turun ke masjid dikawal oleh sidak teman-temannya pun puak-puaknya, bani-bani. Masjid si dapat nak turun sembahyang. Dia sedikit mukadimah berkenaan dengan hijrah. Berkenaan dengan hijrah saya perlu cerita panjang sebab tuan-tuan boleh baca. Saya cuma nak nyentuh berkenaan dengan yang tema sedikit dan proses-proses tentang hijrah itu. Tuan-tuan, bila sebut hijrah, apa itu hijrah? Hijrah kalau tuan-tuan buka dalam kamus, yang akan ada hijrah itu berpindah. Satu, yang kedua berubah. Bila sebut berpindah, adakah untuk kita mengikuti sunnah Nabi SAW perlu berpindah? Pulang pergi ke ofis, isi orang pindah. Baru aku nak hijrah. Lama hilang ada itu nak hijrah. Pergi sini, pergi Sibuk kan, pergi Limbang kan, pergi ke. Adakah yang disebut oleh sunnah? Tidak. Sebab dalam satu hadis oleh Bukhari yang sahih menyebut, kata Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, la hijrata ba'da fath. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 8 hijrah. Sadar lagi, kalau kita mulai hijrah, maka tidak dapat apa-apa. Tetapi konsep hijrah itu iaitu lebih kepada perubahan. Baru tu Datuk kita pun Menteri Agama dan announce tema Ma'al Hijrah 1443 atau temanya Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Saya akan sentuh sikit lah apa pun tuan-tuan bila sebut dan kenaan hijrah, saya suka membahas hadis Nabi SAW. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Al-muslimun salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud orang Islam adalah orang yang tidak mengganggu orang Islam lain baik dengan lidah maupun tangannya. Ya sikit. Itu dah cerita tentang Islam lah. Apa Islam? Itu. Apa orang Islam? Orang Islam adalah orang yang ngaco orang lain. Baik dengan mulutnya, baik dengan tangannya. Satu. Ya, itu saya akan ulas sikit nah. Yang kedua itu. Apa hijrah? Kata Nabi, hijrah adalah meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sama ada yang Allah larangnya benda yang kita suka, benda yang kita suka kita tinggalkan tuan-tuan. Sama ada berkaitan dengan adat, berkaitan dengan kebiasaan amalan kita. Tapi bila kita datang di Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan. Contoh perkara-perkara tentang syirik. Kalau kita teliti satu persatu dalam kehidupan orang lain kita memang ada. Daripadanya kahwin, daripadanya bunting. Nak bila bunting, bapaknya si boleh nak guru lah. Siapa nak angkat ketam si boleh. Siapa nak tahu tadi ngetuk paku rumah. Macam-macam si boleh. Monsiklah anaknya bana lah, tu lah ya lah. Nak amalan kita. Nah, sama ada tentang amalan-amalan bila nak kahwin kena buang peraja, buang bulu sial. Masih ada kan? Masih ada bulu sial. Padahal lama-lama tu sial. Sedangkan si datang, bila tu si berlaku. Bila datang Islam nampak kepada kita, maka perlu kita kena terima lah. Nak terima tuan-tuan. Yang dulu yang dilakukan oleh mak kita, bapak kita, semoga Allah ampunkan. Kita dah belajar tahu daripada Quran, daripada hadis, penjelasan gini, terima tuan-tuan, terima. Nah, sebab tu kita akan lihat apa yang Allah larang, tinggalkan. Sebab kita tu akan ada kehidupan yang akan kekal. Kehidupan yang semua kita mahu, iaitu kehidupan yang terbaik di akhirat, iaitu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Saya ambil sikit tentang manhaj Rabbani ummah berkualiti. Next slide. Okey, apa maksud dengan manhaj Rabbani ummah berkualiti? Saya nak sikit lah. Yang pertama, bila sebut tentang manhaj Rabbani, tuan-tuan, bagusnya kita pun menteri nampak cerita tentang manhaj Rabbani ummah berkualiti adalah pertama konsep Rabbani yang pun semua yang kita pola tuan-tuan sama seperti apa yang kita niat dalam ibadah kita. Bila kita puasa, untuk siapa? Untuk Allah. Bila kita nak bersedekah, untuk siapa? Untuk Allah. Nah, semua yang kita pola tu sama ada yang memang confirm macam ibadah, lebih-lebih lagi yang biasa-biasa di luar. Sebab secara umumnya kalau kita pola untuk orang lain, contohnya nak kita pola untuk dapat kenaikan pangkat. Dah dapat naik pangkat, ubah dah sibuk lagi dah. Kita nak pola untuk dapat si projek. Dah dapat projek, kita akan tinggalkan perbuatannya. Ia adalah lumrah manusia. Tetapi kalau kerana Allah, orang Adam, orang masih ada, kita akan istiqamah. Orang muji, orang masih muji. Macam benda yang saya selalu pesan dengan diri saya, dengan saya pun staff-staff. Bila kita kerja, kita memang dapat gaji tiap bulan. Macam mana? Orang muji kita, gaji masuk sih, masuk. Orang anak kita, masuk sih gaji, masuk. So, orang muji, syukur. Orang si muji, kerja teruskan. Nah, jadi dia konsep sama dengan keberadaan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita dengan COVID kan. Cuba COVID datang tahun 1190. Macam ni kanan kita. Telefon betul waktu yang saya rasa sibuk kata telefon tu internet pun tak ada kan. Tak tahu tadi dak e-hailing misalnya. Online tak ada macam ni kan. Duduk rumah aja. Apa ni pola kita? Main serban kali nak, main serban macam kak kali. Main asin. Jadi perkara-perkara macam tu kita lihat.
Sebagaimana juga dalam konsep Ar-Rabbani itu disebut juga oleh Al-Qardawi, meletakkan matlamat kehidupan, objektif kehidupan kita itu untuk dapat siapa? Untuk dapat redha Allah. Semua manusia datang mengutuk kita, Allah izinkan, saya akan dapat. Semua manusia memuji kita, tapi kalau Allah larang, kita tidak dapat pujian. Kalau kita tangga, minta akhir untuk cerita orang mati, tuan-tuan. Sekira siapa mati di kalangan artis, pembesar dan sebagainya. Kadang-kadang kehidupannya biasa, tetapi Allah muliakan saat dia mati. Ada orang yang saat hidupnya Allah muliakan. Sebab itu ada redha, tuan-tuan, redha Allah. Kalau orang yang kita kenal, kita tahu, tiba-tiba orang di Mekah sembahyang sunat jenazah gaib untuknya. Apa di polanya? Nah, banyak kes-kes macam itu. Jadi kita kena fikir balik, aku pola tu apa aku dapat? Manusia baik kita tuan akan habis. Orang muji kita berapa lama tak tahan. Orang baik kita ganjaran apa? Duit, kemewahan, pangkat sampai sini. Tapi kalau Allah redha pada kita, pergi sini-sini, insya-Allah lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Perkara sebabnya kita tengok konsep Rabbani saya kaca untuk refresh, untuk kita ingat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Redha Allah, tuan-tuan. Kalau Allah redha pada kita, seisi dunia sudah apa? Jadi apa itu manhaj Rabbani? Cara, jalan atau kaedah menjadikan ummah itu meletakkan Allah sebagai keutamaan kita. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan timbul adalah macam ni kita nak taat, macam ni kita nak menjadikan Allah itu objektif dalam kehidupan kita. Sebabnya kita akan ganti 3 dasarnya. Okay, next, kita akan next. Dasar pertama adalah saqafah. Bila kita nak berubah, kita nak berhijrah, perkara pertama yang kita perlu tahu adalah ilmu, saqafah. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Siapa nak dunia kena ada ilmu. Nak ngebak kereta mesti belajar, nak jadi arkitek mesti belajar. Lebih-lebih lagi dalam perkara ibadah, akidah. Nak kenal Allah kena belajar akidah. Jangan belajar dengan menguasai betul. Timbullah ajaran sesat, batiniyah, hakikat, tarikat yang pelik-pelik. Ada kita orang untuk nyabadas macam ni kita nak sayang, macam sekenal Allah. Benda-benda yang menyesatkan orang kena belajar. Nak sembahyang kena belajar, Fatihahnya, ni rukunnya, ni sunatnya, sampai bab mandi wajib pun kena belajar. Kadang orang nanya saya, Ustaz, mandi wajib tu berapa jam Ustaz? Berapa jam? Berapa jam? Saya mandi dekat sejam Ustaz. Faham tak mandi sejam? Dulu kami diajar sebelum mandi wajib, mandi sabun dulu 3 kali. Pasal bawa mandi wajib, ya Allah SWT, memang bil bulan kita merambung. Tak. Nah, maksudnya dia sip-sip. Mungkin sama adanya yang salah dengar atau guru yang salah faham. Saja aku mandi wajib. Apa niat Ustaz? Saja aku mandi wajib. Kerana Allah Ta'ala cukup. Si dulu lagi hanya bilang itu kan sama dia tak belajar. Sama je dengan sembahyang dan sebagainya, qasad, bab fiqah, bab ibadah, bab tafsir, akhlak. Kalau kita belajar tentunya menjadi mudah. Sebab itulah dalam konsep yang diterapkan oleh kerajaan kita dalam Al-Hijrah itu pertama ilmu. Sama dengan disebutkan oleh Imam Nawawi, man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Nak dapat akhirat pun kena ada ilmu. Si boleh kita tahu simply. Tahu tadi macam contoh kita saja ilmu tentang nak model barang. Bila tunggu je nak Pak hal anak pada Pak kita model pemakan Pak kat telefon. Bapak tu buka telefon. Dekat sejam anak kata, Pak udah tak model dek? Udah macam ni aku dengan telefon tu. Buka app punsi, model barang punsi tunggu. Memanglah si dapat. Jadi perkara itu pun benda yang common, yang biasa kita dengar. Cuma dalam konsep ibadah, benda itu seorang sering terlepas pandang. Contoh, orang dapat hidayah. Dapat hidayah masuk Islam,
berubah, bertudung semua. Tapi kalau didasari dengan ilmu, kekal seiman, saya kata. Kejap bertudung, kejap masih tudung. Nak bertaubat, kena pergi ke Mekah. Kalau masih taubat, 22 tahun tu tutup Mekah. Yang pergi, tampullah taubat. Ada orang cakap tuan-tuan, sebab menjadi tren, nak bertaubat, kena pergi umrah. Baik. Adakah mati nunggu kita di umrah lalu mati? Satu. Yang kedua tuan-tuan, kerohanian. Sebut sebagai rohaniyah. Perkara-perkara yang melibatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat. Nah, kita tahu kalau kita kalau kita nak berkata-kata dengan Allah, semayanglah. Kalau kita nak Allah berkata-kata dengan kita, bacalah Al-Quran. Jadi kerohanian dalam konsep akhlaknya, berakhlak bukan hanya kepada manusia, tapi macam ni berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kata Syekh Muhammad Salih dalam kitab Makarimul Akhlak, di antara cara untuk berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan wahyu Allah. Contoh, sebagai contoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Bukhari yang sahih, kalau ada lalat duduk dalam air, kata Nabi apa? Selam, kata Nabi, sebelah saya racun, sebelah saya adalah penawar. Selam, angkat, jangan selam minum. Selam, angkat, buang. Jadi ada orang memberikai kotor di sini timbul. Kita yakin. Satu. Contoh yang lain, kata Nabi SAW, di akhirat kelak matahari 1 mil. 1 mil dekat tuan. Kini tu panasnya. Kalau siapa pergi Mekah tentu lagi panas. Musim-musim haji nak sampai 50, 40 darjah. Cuma kita nak mula comparison Nabi nyebut macam mana dengan akal kita berfikir. Adakah kita nak menafikan? Ayat timbul persoalan. Sebab di antara perkara-perkara yang timbul dalam konteks kerohanian adalah kita kena yakin. Keyakinan itu bagi masih bagus yang besar dengan ilmu dulu. Lepas ilmu baru dibagi kerohanian, bukannya yang lebih kepada sembahyang semua, tapi di sini ilmu yang sadar. Ada orang yang hanya bertawakal pada Allah tapi yang si kerja. Berapa tahun tu Umar pernah marah. Umar pernah pergi masjid dengan orang lumuk je. Apa bolehlah sembahyang, zikir, baca Quran. Kita orang tu sedang makan. Siapa akan doa aja pada. Doa aja. Kelak makan datang. Adakah macam mana teman? Ada sebahagian orang memahami macamnya. Sedangkan macam mana Islam mengajar kita macam mana. Dan yang ketiga adalah dakwah atau aktivisme. Maksudnya sebarkanlah perkara-perkara kebaikan. Siapa tuan-tuan orang datang hal, kerja kita sampaikan dengan baik, dengan lemah lembut. Sebab Nabi tuan-tuan datang dengan akhlak untuk rahmat seluruh alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang rahmat seluruh alam. Jadi perkara-perkara baik itu teruskan. Siapa mula baik tuan-tuan, sebarkan kebaikan. Siapa ceramah, sebarkan info-info tentang program-program itu. InsyaAllah mereka kiri dan kanan tu sentiasa berusaha untuk mencatat apa yang disebut sebagai pahala. Kita lihat dalam perkara pertama, bila seluruh berbuat baik itu kumpulan atau individu yang mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu kuat yang menyeru kepada kebaikan, yakni mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka bersifat demikian adalah orang-orang berjaya.
Dalam kita tuan-tuan, kumpulan individu membak kepada kebaikan. Dan jangan lupa Nabi nyebut mau kita membak kebaikan, dan yang olah kebaikan lagi, yang membak lagi kita akan dapat setiap pahala yang dia dapat, kita akan dapat. Ya Allah, tinggal mau sibuk tuan-tuan. Sebab yang disebut dalam Quran, kita tadi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana apa? Akhlak itu adalah perkara yang secara otomatik. Bila kita nampak orang susah, kita sadar mikir lagi. Susah tolong terus, bukan tanya itu parti apa tu? Parti geng aku si geng aku tu. Tu biru ke merah ke kuning tu? Warna merah geng aku contoh. Nah, fikir tu nak ditolong tu Islam ke si Islam tu? Ada orang yang berfikir tapi kata Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik tu, kumpulan-kumpulan tu adalah bila yang ada orang susah, dia terus bantu. Si kira siapa? Yang satu. Yang kedua, Islam memperjuangkan kebaikan dan segala perbuatan baik. Kita tuan-tuan, memang si semua terus lahir baik, tapi Islam telah membak kepada kebaikan. Nah, Islam juga menggesa umatnya berlumba-lumba melakukan kebaikan. Yang kita tahu, bila sebut dia Islam, macam-macam tomahan. Dari segi politiknya, ekonominya. Bila dapat politik, kita ajak berkelahi. Bila dapat ekonomi, kita ajak comot. Jadi, ia satu tontek cabaran untuk kita. Mana kita bila kita mau melakukan sesuatu, saya ada orang berpuas hati. Garanti. Tangan kita apabila kajian dia itu ada yang salah. Bapa saya kembali cerita Luqmanul Hakim. Cerita itu tuan-tuan memang cerita masuk akal. Kata Luqmanul Hakim kisah seorang bapa dan anaknya naik keldai. Mula-mula bapaknya naik, anak naik. Orang bertemu. Apa kerja si bapak anak seorang tarik. Kau dah tua, atau biar lagi kecil kan? Dia tukar. Anak naik, bapak naik. Nah, bapak naik keldai, anaknya naik. Naik datang lagi orang lain. Apa nama? Biar tu. Ada ke bapak suruh naik? Dah. Okey, dua-dua dah bijak-bijak je lah. Kita dua dia naik. Biar keldai selalu naik. Tapi anak dan bapak tiba, keldai sedang menaikkan. Temu lagi orang lain. Apa nama? Sebab tu ada keldai. Sini tunggang. Las, okeylah, naik dua-dua keldai. Dalam lagi. Apa nama? Sebab tu si kesian yang keldai kan? Dengan kita. Saling si kenal. Kita mau satu orang si kenal patah. Jadi kebaikan pertama yang perlu kita ingat, hendaklah didasari dengan ilmu, terutama bagi kita orang Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau semua kebaikan itu diiktiraf oleh sunnah atau syariat, kena cek. Contoh enak, geng tak Robin Hood nak. Robin Hood tu hero, tapi perbuatannya banyak dikatakan bagus. Tapi mungkin kita nanya di satu sudut, dia sebab dia tolong orang miskin, tapi dengan curi. Jadi perbuatan nampak baik, tetapi sebenarnya salah. Okay? Sebab kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 148, "Fastabiqul khairat, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Surah Al-Azim. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu, berebut-rebut kita melakukan kebaikan, kerana di mana saja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okay? Yang ketiga, bola baik dan tuan-tuan, baik dan buruk itu pilihan rimbun. Takdir tidak mengatakan kau tu ahli neraka, kau tu ahli syurga, kita pulang. Kita nak sembahyang, kita sibuk sembahyang. Kita nak puasa, kita sibuk puasa, terpulang itu. Pilihan itu. Allah sih memaksa kita untuk mulang atau tadi. Contohnya kita mesti sembahyang, mesti terpulang.
Sebab kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-8, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu wujuhakum wa liyadkhulul masjidal jina kama dakhaluhu awwala marrah wa litabbiru ma 'alau tatbira. Yang bermaksud, jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu sendiri. Jika kamu berbuat kejahatan, maka kesan yang buruk berbalik kepada diri kamu. Kita pola baik, kita dapat. Kita semayang, Allah siapkan bertambah besar keagungannya sih. Kita semayang, kita puasa, Allah tetap agung. Bukannya bila kita asyik puasa, kerajaan Allah akan berkurangan. Bukan kita olah kejahatan, kerajaan Allah akan jatuh sih. Sebaliknya, kebaikan yang kita olah tadi ulang balik kita. Bahkan kejahatan kita olah pun ulang kita. Kadang-kadang bila kita olah kejahatan, yang dapat impact siapa? Anak kita, cucu kita, keluarga kita. Perhatikan tuan-tuan keluarga kita, perhatikan jiran tetangga kita. Berlaku dulu mari waktu kita kecil, yang mulai kita bercenjak. Bila dia dah tua, Allah balas balik. Jadi persoalannya, adakah kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku, ataupun kita madah masih hal yang kena atasnya? Adakah kita nunggu kena atas kita pun baru kita nak ubah? Nah, saya suka ngambil pendekatan contoh. Contoh enak, kita tahu gula tuan-tuan. Waktu itu waktu Covid gula itu adalah antara benda yang boleh menurunkan sistem pertahanan badan. Gula tenang pembunuh nombor satu lah. Bila kita dah injek, kita sejaga gula kita, senang-senang kita sakit. Si Cahaya boleh cakap dengan doktor. Jadi macam tu. Pada Allah Sallallahu Muhammad. Allah saya Allah Akbar. Kelas lagi siapa yang saya ingat Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara kebaikan tu yang akan balik ke kita. Jika datang balik. Jangan jadi benda yang kita rasa olah hajat keburukan. Okey, saya ingat lagi cerita saya tadi. Pasal gula ni. Jadi doktor nasihat kita, udah kita untuk kontrol gula. Kita okey tu. Kita dah okey sihat. Uang kita berpesen, bila jumpa doktor, dia akan makan macam-macam supaya label gula bagus. Mak saya selalu tunggu. Ambil pucuk betik lah, ambil apa mak? Mak Israel dah cek doktor. Jadi dia nak tunggu darah turun dulu. Supaya sebenarnya kita pula doktor, kan kita pula takut. Bagus dengan mak saya. Nah, jadi at the end, bila benda tu berlaku, akhir doktor ada apa? Kita tu dah stage 4 dah. Nunggu dari potong di kaki. Waktu yang kita dah stop pakai gula, dah terlambat. Jadi sama ada kita dipaksa berubah atau kita berubah secara keinginan itu. Jadi perkara itu menjadi tadi polemik dalam kehidupan kita pun. Pilihan di tangan masing-masing. Sebab tuan-tuan, kalau kita ingat, bila kematian semakin hampir dengan kita, soalan saya, contoh nak bila contoh aja, lekat pada haji, kita ada lagi 2 hari sebelum lepas kita tinggal. Kita nak apa dapat? Dan dia berdoa sempat si orang apa? Nak semayang si kena, nak ngaji si kena, nak sedekah si kena, semua si kena. Nah, lepasnya akhirnya 2 hari tak isap apa. Kita tu sering minta dengan Allah, ya Allah panjangkan umur. Nah, tapi kalau kita fikir balik, makin panjang umur, makin dekat dengan Allah atau makin jauh dengan Allah? Minta 5 tahun, Allah beri 5 tahun. Minta lagi 10 tahun, Allah beri lagi. Berubah sih. Saya tahu berubah. Itu subhanallah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bapialah dalam perkara kebaikan, jangan ditambung. Jangan
tangguh tuan-tuan. Jangan nunggu umur dah 40. Contoh nak umur 30 tanya, kau tu bila kita ubah? Tunggu dulu. Life begin at 40. Okay. Selalu dengar tak? Okay, masuk 40 umur. Dah masuk 40, bila kelompok lagi tengah climate, gaji dia banyak. Tunggu dulu bila? Tunggu 50 lah. Dah 50, ya lalang pencen lah. Okay, pencen. Dah pencen lah, baru nak ke masjid. Jenis semayang mau. Dah, jenis semayang. Dah rasa malu dah. Macam Quran dah. Tu panjang pendek dengung. Macam ni tu dah. Nak pergi rumah. Macam ni mata awak pun semua. Duit pun tiada, nak bersedekah habis semua teman. Jadi apa dapat? Jadi adakah kita nak nyalahkan Allah dengan umur yang Allah beri dengan kita sebagai modal untuk kita menjadi diri yang terbaik? Kita nak salahkan Allah? Saya katakan, jadi jangan meremehkan perkara-perkara kecil. Benda-benda kecil contohnya ada orang yang atur lepa, ada orang yang atur sejadah. Jangan remehkan perkara-perkara yang kecil. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis an Abi Tarim qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talq. Yang bermaksud dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali kalian menganggap remeh suatu kebajikan meskipun hanya berupa keceriaan wajah ketika bertemu kawan. Paling-paling bersenyum tuan-tuan. Bayangkan kita datang masjid, orang menjusu kita. Tu siapa tak kira tu bagus sebab orang masih tahu kita. Saya ceramah dengan sebab saya tahu orang depan saya senyum, orang depan saya muncul. Saya tahu sebab itu bukan. Coba dulu mari orang ceramah, orang buka muka. Kita dapat tangga muka orang menjus ke, orang mobil, semua tak apa. Waktu tu orang mobil saya tahu. Bagus juga ada orang masuk. Orang muncul ke, dia buka, kita tahu. Tutup semua. Jadi tuan-tuan, perkara yang kecil jangan diremehkan. Sehingga dalam satu hadis lain, Nabi pernah madak, walaupun orang beri air sedikit banyak, kena Nabi nyebut orang beri air orang kalau kita tanya di Mekah, bila kita pergi umrah atau pergi haji, kalau kita tengah tahu ada orang apa duduk pekerjaan, duduk siap beri air zam-zam orang. Macam maloi kerjaan lah. Ada yang buat kotak tisu, nak beri orang-orang kan berpeluh-peluh beri tisu. Jadi kita untuk mereka jaya. Jangan diremehkan teman. Setiap perkara kebaikan kecil pun Allah akan nilai ganjaran. Azan? Okey, azan dulu sama. Okey, saya ingat di kunci. Itu dah masuk waktu ni. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita ada dua slide yang terakhir ya. Jadi bagaimana nak mula, bagaimana nak hijrah? Macam ni kita nak ubah tuan-tuan. Itu selalu persoalan. Selalu saya ditanya Allah dengan, ada kawan tu dah bertaubat ustaz yang nak ubah macam ni. Selalu orang macam ni. Kita selalu ada pergi ke masjid. Saya tahu macam mana nak pergi ke masjid. Okay. Jadi sebenarnya tuan-tuan saya beri mudah yang simple. Pertama sekali ada 5 step. Itu simple je lah. Mungkin ada pandangan lain tu, tapi tu saya pun pandangan lah. Pertama sekali belajar. Nak semayang mesti belajar. Kadang-kadang lah orang saya tahu nak ni rukun, nak ni sunat, digelomoknya sekali. Jadi orang yang sama dengan wuduk. Sebenarnya wuduk yang wajib mudah je. Niat, muka, cuci muka, tangan, kepala dan kaki je. Sampai ke semayang contohnya nak sunat-sunat yang rukun, ditegak, niat, Al-Fatihah, rukuk dan sebagainya, mesti baca pun sah semayang, sah. Ajar dulu yang wajib berumuran, baru ada yang sunat, baru yang nampak mudah. Sama di contoh saya orang selalu nanya, paling orang stres bila semayang jamak pasal.
sahaja aku sembahyang zuhur dihimpunkan asar padanya jamak takdim 2 rakaat qasar panjang tak uang yang si benar ini datang. Sebenarnya mudah aja qasar dengan ta'in. Sahaja aku sembahyang zuhur jamak qasar sah sih sah. Pertama sahaja aku zuhur mesti jamak dengan asar, ni dah zuhur jamak dengan lain satu. Nah, qasar maksudnya pendek 2. Ini dah qasar, sahaja aku sembahyang 2 rakaat qasar, 4 rakaat qasar, dah 4 rakaat potong 2, memang ya 2. Bila ada ilmu jadi mudah, kan jadi mudah. Nah, sembahyang isyak, sahaja aku sembahyang isyak imam, sah sih, sah. Aku sembahyang maghrib, makmum, sah. Ada si maghrib 4 rakaat. Ada si, bila sebut maghrib, kalau otak kita confuse si lah. Bila sebut subuh 2, sebut maghrib 3, tapi monnya masih confuse, memang mau diajar. Tapi kita dah 20 tahun, 30 tahun, si kan masih confuse lagi. Nah, jadi bila ada pertama sekali tidak ada ilmu, nak mengubah dan tidak ada ilmu, ajar sembahyang, ajar baca Quran, ajar macam ni puasa sunat macam ni. Nah, okey, satu. Yang kedua, bila dah belajar, kedua kena faham. Ini tak mau belajar sih, faham, mau belajar aja. Nah, tes, tapi faham si faham ni tak apa hal si faham, apalah. Minyak di you selalunya bila habis tes, habis apa jangan hafal ya. Nah, lepasnya faham yang ketiga apa? Amal. Polahlah. Belajar sampai tahajud. Belajar aja tapi pola udahnya. Indah tiap tahun asas ajar masuk je bulan Ramadan, masa mula kuliah, pasal sembahyang tahajud. Niat macam ni, waktu macam ni, sebab sini pelatih. Nah, si diamal. Selepas yang lupa yang keempat. Yang keempat doa minta. Kan disebut Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantulah aku supaya itu istiqamah dalam berbuat kebaikan, dalam berzikir ingat Allah, kena minta dengan Allah. Dan yang ketiga, kedua. Apa kedua? Contoh. Nah, kita nyuruh anak kita sembahyang, kena asal kita dulu. Kita nyuruh anak kita jangan merokok, kita kena berhenti merokok. Kadang-kadang anak kita confuse. Cikgu sekolah dah sembahyang, tapi di rumahnya dengan bapak dan mak Aziz dah sembahyang, confuse-nya. Dan ini lagi ikut tu bapak aku, tapi cikgu pada A, bapak aku pada B. Jadi tuan-tuan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita conclude semua yang saya kita bincang tadi, akhirnya tuan-tuan kesimpulannya ummah akan kualiti. Apa kesimpulannya? Manhaj Rabbani adalah jalan untuk menjadikan ummah meletakkan Allah sebagai keutamaan. Dan panduan dalam segala amalan, perbuatan dan matlamat hidup. Rezeki dari siapa? Dari Allah. Kita tengah musim Covid tu, waktu tu baru sedar bahawasanya rezeki memang dari Allah. Rezeki anak bini, rezeki kesehatan, maka topik kerja. Yang kerja-kerjaan untung si tentu untung, duduk di rumah, gaji jalan. Nah, rezeki kita dapat anak bini, ada orang berpisah anak bini. Anaknya di KL, bapaknya di BI contohnya, dah berapa tahun sepak bola. Rezeki. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu tu kita akan ingat semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh jatuhkan, Allah boleh angkatkan. Siapa-siapa boleh yang inginkan. Last but not least, itulah jalan hijrah kita untuk menjadi ummah berkualiti. Tuan-tuan, tidak ada jalan yang lebih baik melainkan jalan Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Acuan Allah, siapa yang lebih baik daripada acuan Allah? Di mudah-mudahan pertama kita ada cerita tentang hijrah,
kita dah cerita sikit tentang konsep manhaj rabbani. Kesimpulannya tuan-tuan, kehidupan kita tu kena berorientasi ke agama. Agama tu bukan hanya pakaian. Bila perlu pakai macam baju sejuk kan, bila sejuk pakai, bila panas buka, bukan. Islam tu adalah cara hidup. Ke sini-sini kita pergi, tetap ada halal dan haram, wajib, sunat, fardu, harus, semua di sini-sini kita pergi. Kita sempat lari. Dan ingat tuan-tuan, kita hanya berada dalam dugaan, cobaan, kesusahan di dunia saja. Di akhirat kelak segala-galanya akan kita nikmati. Itulah keadilan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajak yang saya dapat kongsikan malam tu, yang si bagus, yang kurang, yang si bapa pandai daripada saya pun, saya minta maaf. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bukanlah pertemuan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan lepas tu ada lagi. Lepas sebab peluang akan ada opis di minggu itu. Jadi insyaAllah adalah mungkin sebulan sekali ke apa ke begitu berkongsi lah. Lepas tu saya mudah cuaca dah okey lah, kita buat teleskop lah. Saya masih ingat tahun 2000 apa ada bola. Tahun tu saya makan kiblat dalam di situ. Saya masih ingat, saya empat tahun apa. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, mengampuni kita semua, dan semoga Allah memberikan kita kesihatan insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.